Kisah ni berlaku sewaktu aku sambung belajar di kolej swasta di KL. Kami disewakan sebuah apartmen yang berdekatan dengan kolej. Mulanya kami biasa-biasa sahaja hidup, tenang tanpa gangguan. Gangguan pertama yang berlaku pada satu malam selepas aku on call dengan BF aku. Aku masuk ke bilik secara kebetulan roommate aku pun ada yang baru nak masuk tidur. Aku baring kat katil aku sambil main telefon. Tiba-tiba, aku nampak ada bayang yang meninggi di dinding yang berhadapan dengan aku. Bayangan tu bergerak perlahan-lahan, rumah tingkat 8. Dan di hadapannya rumah ni adalah jalan. Jadi, bayangan apakah tu? Gangguan kedua ketika aku tinggal sendiri kat rumah tu. Kawan-kawan aku balik kampung masa tu. Aku je yang tak balik. Masa tu aku masuk tidur awal sebab tak ada apa nak buat memandangkan TV kat hostel tu tak ada. Masa aku tidur, aku seolah-olah dapat rasakan ada sesuatu yang himpit aku makin lama, makin rapat dan seterusnya dia terus menunjukkan mukanya pada aku. Masa tu mukanya jelas aku nampak seperti orang tua dan sedikit runcing di atas kepalanya. Aku tersentak dan terus bangun. Aku istighfar banyak-banyak dan cerita gangguan ni kat boyfriend aku. Dia minta aku baca surah Fatihah dan ayat kursi sebelum tidur. Lepas tu barulah aku dapat tidur dengan tenang. Bukan takat tu je. Ada satu malam tu, aku dengan roommate aku tidur agak awal sebab esok ada kelas. Masa malam tu, aku decide nak biarkan pintu tu memandangkan tombol dah rosak. Dan tak ada siapa lagi kat rumah melainkan kita orang. Malam tu aku terjaga bila aku terdengar pintu dibuka, tutup. Krek, dem. Bunyi tu berulang kali. Kawan aku si Annie, dia bangun dan intai. Tapi tak ada siapa-siapa dan angin pun tak kuat malam tu. Aku dah mengiring ke tempat lain dengan kaki dah menggigil sebab seram. Pagi tu aku tanya kawan aku si E sama ada dia dengar ke tak. Dia kata dia tak dengar apa-apa sedangkan dia dekat dengan pintu. Gangguan seterusnya berlaku di siang hari. Aku dengan roommate aku keluar dan pulang lewat petang. Masa tu ada 2 orang housemate aku tengah berbual kat ruang tamu. Korang keluar ke? Bila masa korang keluar? Itulah soalan yang kawan aku tanya kat kita orang bila kita orang balik. Dah lama lah kita orang keluar. Kita orang keluar tengah hari tadi. Balas kawan aku E. Dan terus ke pintu bilik masuk. Kita orang dengar korang berbual kat dalam bilik. Kita orang ingat korang ada dekat dalam. Housemate aku S bagi tahu kita orang dengan muka terkejut. Aku terus tutup pintu rumah dan terus nak masuk bilik. Kawan aku si ini dah kat depan pintu bilik. Nak tolak tapi ada benda yang menghalang. Tombol pintu bilik tu rosak dan kita orang pecahkan. Jadi pintu bilik tu hanya boleh disental dari dalam bilik. Persoalannya, macam mana pintu bilik boleh disental dari dalam sedangkan kesemuanya tiada di dalam bilik? Aku dengan yang lain berpandangan. Dan kawan aku E buka juga pintu tu. Dan meja sendal tu agak terpelosot ke dalam. Gangguan seterusnya di mana aku kerap diikut oleh satu makhluk. Keadaan dia meninggi dan sedikit runcing di atas. Ia tak ubah seperti yang dalam mimpi aku. Dia ikut aku sampai balik ke kampung. Bukan takat tu je. Kawan aku, sesiapa yang baring dekat katil aku turut kena kacau. Sekarang, Alhamdulillah, dah 2 tahun berlalu dan aku dah bebas dari gangguan makhluk tu selepas aku ikhtiar untuk dekatkan diri dengan Tuhan.